Alhamdulillah, muslimin, tuan-tuan, saudara-saudara yang dirahmati Allah sekalian. Bertemu kita sekali lagi pada malam ini. Mudah-mudahan kita dilimpahkan rahmah dan barakah. Kita masih lagi diberi peluang, sangat-sangat diberi peluang dan diberi ruang untuk kita memperbaiki amal ibadah kita dan juga perihal tingkah laku kita ataupun akhlak kita. Mudah-mudahan sebelum kita meninggalkan dunia yang fana ini, kita dapat mempersembahkan kepada Allah suatu akhlak, itulah akhlak yang terbaik, yang semampu mungkin yang kita boleh capai. Jadi peluang dan ruang ini sebenarnya Allah beri pada kita, sangat-sangatlah kita sepatutnya dan sayugianya berterima kasih. Kerana sebagaimana selalu yang diberitahu bahawa betapa ramainya umat Islam yang bukan dan yang juga bukan Islam telah pergi meninggalkan dunia yang fana ini. Dunia ini bukan tempat tinggal, dunia ini tempat meninggal. Orang yang nak meninggal tu orang yang hidup, dan kita ini adalah di antara orang-orang yang masih hidup, yang akan meninggalkan dunia, pergi ke satu negara yang kekal abadi. Maka itu hendaklah kita renung-renungkan selalu, supaya kita dapat muhasabah diri. Perkara yang sangat serius. Tambah lagi dalam usia kita yang sekarang ini, kita perlu memikirkan apakah nasib kita. Apakah kita terbebas daripada azab di alam barzakh, atau terus mendapat nikmat tanpa azab, dan seterusnya. InsyaAllah pada malam ini, daripada kita hikam, kita akan bicara soal berkaitan dengan wali Allah, satu darjat manusia, darjat kedudukan makam manusia yang paling tinggi yang boleh dicapai sekarang ini. Zaman sains dan teknologi, bukan Nabi. Nabi dah tamat dah, tak ada Nabi lagi. Selepas Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak ada Nabi lagi. Yang ada peluang adalah wali, satu darjat yang paling tinggi. Semua orang suka darjat ni kalau kita nampak apa dia kelebihan-kelebihannya. Jadi insya-Allah tajuk pada malam ini ialah kita tidak boleh mendoakan kebinasaan kepada orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Sahal bin Abdullah ketika ditanya oleh muridnya, tuan guru ni, ustaz ni, ulama kadang-kadang ditanya oleh murid-muridnya, oleh orang awam, oleh sesiapa saja, bagaimana nak kenal wali Allah itu? Maka jawab tuan guru tadi, Allah tidak memperkenalkan mereka kecuali kepada orang-orang yang serupa dengan mereka. Maknanya kalau dia seorang wali, dia akan kenal wali. Itu satu. Mungkin agak sukar bagi kita, tetapi ada lagi satu. Atau kepada orang yang bakal mendapat manfaat. Satu orang yang dia berjumpa seorang wali, boleh jadi Allah nak bagi dia hidayah, taufik, nak bagi manfaat, faedah hasil pertemuan dengan wali tadi. Jadi maka dia dapat kenal lah wali tadi. Orang yang bakal mendapat manfaat dari mereka, yakni untuk mengenal dan mendekat kepada Allah, diberi peluang berjumpa dengan wali Allah. Sebab apabila didedahkan sehingga mudah dikenal orang, kalau wali-wali Allah ni, hatta zaman moden ini, mudah sangat dikenal orang, maka timbul kewajipan bagi siapa yang sudah mengenal wali itu untuk wajib percaya. Kenapa? Sebab wali ini menjunjung tinggi perintah Quran dan hadis Nabi SAW. Jadi yang wajib percaya ni kerana Quran tadilah, kerana hadis tadilah. Kalau benar-benar seorang wali, tak boleh tentang
Tak boleh engkar. Kalau dia dah benar wali sebab SOP, standard wali-wali ni semua sama. Kalau benar dia seorang wali, semua wali-wali mempunyai SOP standard yang sama. Wali ni dia ciri-ciri dia, sifat-sifat dia sama ya, semua wali-wali tadi. Tapi ujian masih lagi ada, bukan tak ada. Jadi tidak kena harus percaya, yakni wajib percaya dan tidak boleh menentang, mengingkari mereka. Sebab kalau menentang tadi boleh membawa kepada bencana, boleh membawa kepada bahana, boleh membawa kepada kekufuran. Kerana itu rahmat bijaksananya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan para wali itu dengan hijab basyariyah, yakni dihiasi wali tadi dengan sifat-sifat kemanusiaan yang biasa-biasa. Jadi orang akan nampak wali tadi biasa-biasa, tak sama macam orang lain. Bahkan kadang mereka melihat bukan wali pun boleh jadi orang gila, boleh jadi orang tidak siuman, boleh jadi orang tak betul, bahkan boleh jadi orang yang sesat, orang yang melanggar syariat, orang yang tidak faham beragama. Jadi macam tu. Itu rahmat tu. Rahmat, satu sudut rahmat kebijaksanaan Allah. Sebab apa yang Allah takdirkan, apa sahaja yang Allah buatkan bagi kita ini, semuanya mengandungi rahmat. Semuanya ada hikmah, ada rahsia. Firman Allah Subhanahu wa taala, Allahu waliyul ladzina amanu. Allah itu pelindung, pemelihara, wakil orang-orang yang beriman. Wallahu waliyul mu'min. Allah itu pelindung, pemelihara orang yang beriman, dan Allah itu wali, wakil kepada orang-orang mukmin yang benar-benar beriman, benar-benar bertakwa kepada Allah. Jadi orang yang benar-benar bertakwa tadi siapa yang diistilahkan sebagai wali ni? Orang yang menjunjung tinggi dirinya, berperibadi Islam untuk dirinya, keluarganya, masyarakatnya dan negara. Semuanya dia buat kerja-kerja Islam. Tinggal lagi antara orang faham dengan orang tidak faham, orang mengerti ataupun tidak mengerti. Jadi barang siapa di antara kita yang menyalahkan wali-wali, menyanggah wali-wali, menentang para wali-wali ini, maka dalam hadis kursi Allah berfirman, mengisytiharkan perang. Man adzali waliyan, siapa yang mengganggu, siapa yang menganiaya, siapa yang menuduh, siapa yang menzalimi seseorang waliku, seorang wali ini, faqad sesungguhnya adzantuhu bil harbi, maka langsung aku isytiharkan perang kepadanya. Mengisytiharkan perang ni maknanya orang itu sama ada jangka pendek atau jangka panjang akan binasa, kecuali orang yang sempat berjumpa dengan wali tersebut, mengisytiharkan taubatnya, minta maaf, maka dia ada diberi peluang dan ruang untuk keselamatan dirinya. Kalau tidak, boleh jadi orang yang menentang tu akan mendapat bahana yang besar. Kadang-kadang berbentuk ni lah, matinya dalam keadaan su'ul khatimah, lidahnya keluar, lidahnya hitam, mukanya hitam, berbagai-bagai bahana. Kerana apa? Dalam hidupnya pernah menentang wali Allah. Sebab itu dunia ini belum dikiamatkan kerana adanya wali-wali Allah. Dan akhirnya Islam di akhir zaman, di zaman kita ini akan naik, akan bangkit untuk kali yang kedua, menjadi bertaraf empire ni di tangan wali-wali Allah. Ada 3 tokoh yang selalu saya sebutkan, antaranya adalah Imamul Mahdi, bertaraf khalifah, mujaddid, sahibuz zaman. Dia ini bertaraf khalifah, mujaddid dan mujtahid, orang yang boleh ijtihad. Dia ni adalah ketua wali di zamannya, di kurun yang ke-15. Dan atas daripada dia akan disempurnakan oleh Nabi Isa alaihissalam yang bertaraf Nabi. Sehingga zaman moden, sains dan teknologi, zaman nuklear ini, ada pula Nabi boleh turun. Dahsyat. Allah buat skrip macam tu. Nabi boleh turun daripada langit untuk mengislamkan orang-orang kafir. Sehingga dengan mukjizat Nabi tadi, Nabi Isa alaihissalam, seluruh dunia, semua orang, setiap individu masuk ke dalam agama Islam.
Di bawahnya siapa? Imamul Mahdi yang akan membantu Nabi Isa membunuh Dajjal. Jadi tuan-tuan sekalian, kita sekarang ni sedang menghadapi hari-hari yang gawat. Dan sebelum Imamul Mahdi ini ada disebut dalam hadis Muslim, hadis sahih, bahawa akan berlaku ad-duhan, di mana ad-duhan ini dikatakan akan meranapkan teknologi moden, sehingga barulah nanti di zaman Imamul Mahdi perangnya adalah cara sunnah. Dan sebelum lagi zaman Imamul Mahdi ini, yang lebih relevan zaman sekarang ini, akan ada seorang tokoh yang mana dia ini adalah wazir orang kanan kepada Imamul Mahdi. Ramai orang tak tahu cerita ini, ramai orang tidak cakna, tidak peduli berita ini, iaitu berkaitan dengan Fatah At-Tamimi, atau Syu'aib bin Saleh, atau Amir bin Umar, atau Mujaddid Qurun yang ke-14, atau Sahibul Zaman. Kerana itulah ramai orang tidak tahu, sekalipun mereka itu adalah ulama, kerana rupanya ada orang lagi yang bertaraf lebih tinggi lagi daripada ulama-ulama yang biasa. Sebab itu logiknya pada hari ini, di mana-mana negara di Nusantara hatta seluruh dunia, tidak ada ulama-ulama yang hebat, tidak ada ulama-ulama yang boleh menyelesaikan masalah COVID-19. Sehingga hari ini bahkan disebut akan berlaku bersambung lagi sehingga beberapa tahun yang akan datang. Bahkan ada yang berani yang menyimpulkan bahawa COVID-19 ini sehinggalah datangnya iaitu Imamul Mahdi atau Fatah Tamimi, barulah selesai masalah COVID-19. Ini bermakna untuk menyelesaikan masalah dunia ini memerlukan pemimpin yang benar-benar berwibawa, yang benar-benar berkredibiliti, yang benar-benar berkarisma, dengan maksud yang benar-benar bertakwa, di mana Allah menyebut wallahu waliyul muttaqin. Allah menolong orang-orang yang bertakwa ini. Wa may yattaqillah, siapa yang bertakwa dalam arti kata yang sebenar, iaitu takut dan cintakan Allah, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, maka diberi jalan keluar dan direzekikan dengan rezeki yang tidak diduga. Iaitu wali-wali di akhir zaman, tuan-tuan, bukan sekadar bersembahyang, bukan sekadar berpuasa, bukan sekadar bangun malam dan sebagainya, Quran, selawat dan zikir, banyak zikir, tetapi mereka ni disediakan package.